إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد. Tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kepada Allah pada pagi ini dapat kita bersama-sama lagi untuk kita teruskan pengajian kita berkaitan dengan kitab kita, iaitu kitab Umdatul Ahkam, kitab fiqh sunnah yang himpunan pensyarahan untuk kitab hadis-hadis yang dihimpunkan daripada riwayat Bukhari dan juga Muslim, yang dihimpunkan dalam satu kitab yang dipanggil kitab Umdatul Ahkam, kitab Umdatul Ahkam. Dan kitab Umdatul Ahkam ni disyarahkan oleh ramai ulama, antaranya ialah kitab Taysir al-Allam, Taysir al-Allam fi syarh Taysir al-Allam syarh Umdatul Ahkam, yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahman ibn Salih Ali Bassam, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimin jami'an. Bab insya-Allah kita sebenarnya kita dah berada pada hadis-hadis yang akhir nama Allah, tapi masih lagi banyak jugalah yang katakan hadisnya. Kita dah sampai hadis yang ke-306, 306, bab la yunkahu mutlaqatuhu thalathan hatta tankiha zawjan ghairahu. Bab tidak boleh dinikahkan yang isteri yang telah ataupun perempuan yang telah ditalakkan 3 sehinggalah dia berkahwin dengan suami yang lain. Maksudnya ialah istilahnya kita kata kat sini dalam bahasa Melayu dia panggil Cina buta lah. Boleh ke Cina buta Ustaz? Nyatakan, nanti kita lihat. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, dalam bab talak kita sebut dalam fiqh mati Allah Subhanahu wa taala, talak itu ada 2. Dipanggil talak raj'i dan talak bain. Talak yang boleh rujuk, talak yang tak boleh rujuk. Yang talak raj'i ialah talak yang pertama dan talak yang kedua. Adapun masuk je talak yang ketiga ataupun dengan talak 3, maka dianggap sebagai talak bain. Tidak boleh kembali semula kepada isteri tersebut kecuali dengan cara kaedah yang telah ditetapkan oleh syarak. Kadang-kadang seorang itu telah menceraikan isterinya dengan talak 1, tetapi sebanyak 3 kali. Sama juga. Talak pertama, walaupun dia ceraikan isterinya talak 1, tapi kemudiannya lepas dah rujuk, dia cerai lagi sekali dengan talak 1, rujuk balik, dia lagi cerai lagi sekali dengan talak 1 juga, tetap yang ketiga itu dipanggil talak bain. Maknanya tak boleh kembali dah kepada isterinya kecuali jika dia berkahwin dengan orang lain, seperti mana yang ditetapkan oleh syarak, dan kita akan bincangkan dalam hadis ni. Kemudian yang nama Allah Subhanahu wa taala, talak ini seterusnya pembahagian talak itu ada yang dipanggil talak yang sarih, ada yang dipanggil talak yang ghair sarih, yang jelas dengan yang tak jelas. Yang jelas apabila dia menggunakan perkataan talak tadilah, dia gunakan penceraian tadi dengan talak 1, talak 2, dia menggunakan ungkapan perkataan talak.
Tapi kalau yang ghair sarih, dia kata dengan perkataan-perkataan yang contohnya pergilah balik mamak, katakan perkataan-perkataan yang begitu yang tidak jelas, kata. Bila perkataan termasuk juga yang tidak sarih yang disebut oleh para ulama hari ini, mutaakhir ini, ialah yang ditulis melalui message, voice voice mail ataupun voice message ke katakan, ataupun sewaktu dengannya. Termasuk message dan juga voice message termasuk dalam istilah yang dia panggil ghair sarih, tidak jelas. Tidak jelas. Sekarang orang boleh guna suara, nak boleh ubah, boleh betulkan, ataupun boleh kita kata samakan dia punya brainwave dia untuk suara itu biar jadi sama. Jadi orang boleh menipu, orang boleh buat aniaya. Mesej apatah lagi dah, katakan dia dapat phone kawan tu, dia keluarkan mesej. Jadi sebab itu ulama letakkan di dalam kumpulan yang dipanggil ghair sarih. Maknanya bila sarih ini, kata ulama, tidak perlukan niat, dia lafaz saja, maka walaupun tak ada niat tetap jatuh. Salasun jid wa hazluhun najid, maknanya 3 perkara tak boleh buat main, antaranya talak. Seperti sabda Rasulullah SAW dalam hadis tadi, 3 perkara tak boleh buat main, antaranya ialah talak. Bila dia sebut saja nama Allah Subhanahu wa taala, maka berlaku walaupun tanpa niat. Dia sebut tu pastilah pada isteri dia. Kalau dia sebut bukan isteri dia, tak jadilah. Dia sebut pada isteri dia, katakan, maka berlaku, katakan. Dan kemudian nama Allah Subhanahu wa taala, adapun yang ghair sarih, ni dia perlukan niat. Yang tidak jelas dia perlukan niat. Biasanya mahkamah akan panggil lah untuk menyatakan sarih, kalau yang tak sarih tu dia akan tanya dia niat tak nak ceraikan. Dan isteri dah pergi buat laporan dekat mahkamah ke atau sewaktu dengannya. Jadi itu nama Allah Subhanahu wa taala. Hak tu kita kata pembahagian sarih dengan ghair sarih. Ada yang dipanggil pembahagian yang lain, dipanggil talak bid'i dengan talak sunni. Talak bid'i dan talak sunni. Talak sunni ialah menjatuhkan talak kepada isteri dalam keadaan dia suci. Adapun talak bid'i menjatuhkan talak dalam keadaan isterinya period, ya, itu dipanggil talak sunni dengan bid'i. Talak sunni jika dengan lafaz yang sarih ataupun dengan tak sarih, jika dengan niat, maka sah jatuh talak. Tetapi kalau talak bid'i ada khilaf. Ada yang mengatakan tidak jatuh, ada yang kata jatuh. Allah alam, seingat saya dalam mazhab Syafi'i jatuh, katakan, walaupun dengan talak bid'i. Maka dalam Allah Subhanahu wa taala itu kita kata mukadimah berkaitan dengan sedikit tentang talak. Katakan walaupun talak ini kita kata kita biasa dengar antara perkara yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ialah talak, walaupun ianya halal, katakan. Walau bagaimana sekalipun mati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang disebut tadi, ialah kata benda tu boleh berlaku. Cuma kadang-kadang masyarakat khususnya katakan masyarakat Islam kita kat Malaysia ni tak sama dengan tempat-tempat lain. Kita kat Malaysia macam Allah, apabila berlaku je penceraian, maka kita akan rujuk, kena pergi buat pendaftaran dekat pejabat agama. Berbanding dekat setengah tempat, kalau negara-negara lain, macam kawan-kawan saya dekat negara Arab, di Syria misalnya kata, dia bila berlaku perceraian, dia hanya cukup dengan nikahnya tadi, kita kata tak silap saya, dia hanya pergi kepada ketua kampung, macam kita kat sini ketua kampung lah, ataupun jurunikah yang telah menikahkan dia. Cukup kat situ je pemberitahuan, katakan. Nanti adalah berlaku proses-proses yang berikutnya, katakan. Tapi permulaan itu dekat sinilah, dekat
dekat ketua kampung tadi, ataupun juru nikah yang ada dekat kampung itu berlaku dekat negara Arab lah. Kita kat Malaysia, bila berlaku sahaja penceraian itu, pendaftaran pertama sekali perlu mendaftarkan cerai tadi dekat dekat pejabat, kalau kita pejabat daerah lah, pejabat agama Islam daerah. Dia bahagian di sana ada cerai nikah cerai, katanya nikah, dan ada bahagian perceraian itu perlu didaftarkan. Jangan senyap. Cerai ke, rujuk ke, perlu diberitahu, dimaklumkan. Masa malu, bukan istilah malu, istilahnya nanti susah kemudian hari. Banyak kes nanti Allah Subhanahu wa taala bila berlaku perceraian suami isteri, dirujuk, tak daftar, tak beritahu, dia rujuk, dia tanya ustaz-ustaz ni, katakan, maka nanti Allah Subhanahu wa taala dia berujuk, berlaku perceraian kali kedua, lepas tu selang 2-3 tahun berlaku lagi perceraian, dia pun nanti Allah Subhanahu wa taala rujuk, katakan. Jadi yang pertama, yang kedua dia tidak daftar, masuk yang ketiga, cerai lagi sekali, lepas rujuk cerai lagi sekali, barulah dia pergi mendaftar dekat jawatan. Isunya dekat sini, nanti Allah Subhanahu wa taala, isteri akan mendakwa dia telah diceraikan sebanyak 3 kali ataupun 2 kali sebelum ni, yang ini adalah kali yang ketiga. So mana evidence, mana bukti? Mana bukti yang mana suaminya telah menceraikan sebanyak 2 kali sebelum ni, waktu rujuk pun dah 2 kali. So bila itu berlaku, nanti Allah Subhanahu wa taala, ialah kita kata tanggungjawab daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menipu itu antara dia dengan Allah. Tapi kes ceritanya sekarang, kita kata mahkamah akan hanya berhukum dengan az-zawahir, benda-benda yang zahir. Mana bukti? Kalau kita mendakwa suami, isteri mendakwa suami telah menceraikan dia sebanyak 2 kali pada tahun-tahun sekian dah rujuk pun semua. So mana bukti? Kalau ada WhatsApp ke apa ke, mungkin boleh jadikan bukti. Tapi kalau dah semua dah di phone, dah berapa kali tukar dah, katakan, tak. Jadi mana bukti? Jadi pentingnya nanti Allah Subhanahu wa taala benda itu didaftarkan. Didaftarkan untuk memastikan nanti Allah Subhanahu wa taala penceraiannya tadi ataupun rujuknya tadi semuanya adalah dicatat ataupun didaftarkan, didaftarkan. Saya suka ingatkan nanti Allah Subhanahu wa taala, talak bukan satu perkara yang tuan-tuan boleh tanya ustaz-ustaz ataupun tanya kepada penceramah-penceramah ataupun dalam majlis-majlis umum. Tak. Kalau kes itu nanti Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan penceraian, mengatakan memang berlaku benda itu, maka benda yang harus dilakukan ialah merujuk kepada jabatan ataupun pejabat agama Islam daerah. Kita kata para asatizah memang dia ada ilmu, tetapi dalam bab ni para ulama ataupun para masyayikh kami dulu, dia kata jangan keluarkan fatwa untuk pertanyaan orang berkaitan dengan jatuh tak jatuh ustaz, ni katakan. Saya pernah jatuh sian-sian ataupun pernah melakukan sian-sian, adakah jatuh atau tidak, mengatakan perkara itu tidak boleh ditentukan dalam majlis-majlis ilmu ataupun pertanyaan secara face to face dengan ustaz, tak boleh. Perkara tersebut perlu dirujukkan kepada pejabat agama, orang yang memang berautoriti mengeluarkan jatuh ataupun tidak. Sebab setiap ustaz kadang-kadang mungkin digunakan pandangan A, ni pun pandangan B, ni guna pandangan C dan sebagainya, katakan. Tapi dalam bab ini autoriti pejabat agama Islam daerah. Dia ada ustaz ni yang memang dikhususkan untuk melihat kes tersebut nanti Allah. Lepas tu tak boleh main, katakan.
Tidak boleh kita kata main, oh saya nak tanya ustaz lah ni, katakan WhatsApp ustaz, ustaz ni jatuh tak jatuh. Lepas tu ustaz tu kata jatuh, misalnya kata dia cari ustaz lain sampai ustaz lain kata tak jatuh, yang tu dipegang. Ini bahaya. Ini bahaya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala perlu kita kata perkara itu tak boleh para ulama telah beri nasihat kepada para asatizah dan sebagainya, tak boleh nak mengeluarkan fatwa ataupun hukum kepada masalah hukum mengatakan yang realiti katakan berlaku. Jika dan tuan-tuan tak boleh mengkiaskan. Misal katalah ada seorang ada kes-kes yang kita akan baca dalam hadis-hadis ni. Oh, samalah ustaz saya dengan kes yang dalam hadis tu. No. Walaupun hampir sama tak boleh mengambil kita kata terus kita gunakan benda yang sama tadi untuk kes kita, tak boleh. Apa-apa pun tetap kena rujuk dekat pejabat agama masing-masing lah, ikut daerah lah. Kalau kita Kelang ni, kita ke Negeri Kelang lah. Dan kita kata dalam kes penceraian, bila berlaku dalam tempoh iddah itu, kita akan ambil iddah nanti. Bab iddah namanya Allah Subhanahu Wa Taala 3 kali suci. Bagi orang yang perempuan yang normal ditalakkan dengan talak 1 dan talak 2. Adapun orang yang sedang mengandung hatta yadhna hamlahunna, sehingga dia melahirkan anak. Dalam tempoh iddah itu sebenarnya dia masih lagi isteri, suami masih lagi bertanggungjawab memberi nafkah. Sebab dipanggil tempoh iddah itu namanya Allah Subhanahu Wa Taala, dia adalah kita kata tempoh bertenang antara suami dengan isteri tadi, dalam kita kata mencari penyelesaian, katakan. Tapi apa yang berlaku hari ini, bila berlaku saja perceraian, katakan masing-masing semua dah bawa diri, katakan. Masing-masing dah balik rumah mak ke, pergi sewa rumah lain ke, ataupun duduk dah berasingan dan sebagainya, cari rumah lain. Dan ini nama Allah Subhanahu Allah Alam, kita kata perkara ini nama Allah Subhanahu Wa Taala bagaimanapun perlu cari jalan penyelesaian yang terbaik. Mudah-mudahan semuanya dipermudahkan. Kes di negeri Selangor nama Allah Subhanahu Wa Taala, perceraian di negeri Selangor adalah perceraian yang paling tinggi. Dikatakan satu hari sampai 300 kes penceraian seluruh negeri Selangor. Bayangkan seluruh negeri Selangor. Semalam saja cakap jenayah paling banyak kat Kelang ni je ni, paling banyak dekat Malaysia. Kita kata kalau daerah yang kalau Selangor ni, kes perceraian yang paling tinggi berlaku ialah di Selangor. Sebab penduduknya ramai, semua orang duduk negeri Selangor ramai. Semua negeri ada dekat Selangor, katakan. Orang Kelantan lah, orang ni lah, Sabah, Sarawak, semua ada di Selangor. Jadi berlaku perceraian didaftarkan di sini. Jadi sebab tu Selangor ni antara kes perceraian yang paling banyak, katakan. Dan untuk mahkamah untuk nak mempercepatkan proses penceraian itu telah melantik sekarang ni sistem di negeri Selangor ialah bila berlaku perceraian mereka akan dirujukkan kepada hakam, bukan hakim, dipanggil hakam. So hakam telah berlakunya ada sesi-sesi perjumpaan 2 kali ke 3 kali gitu dengan kes dengan suami isteri tadi, dan akhirnya dia katakan kalau jatuh talak, jatuhlah talak. Kalau tidak, tak jatuhlah, dia katakan. So
bila dah di endorse oleh hakam, pergi ke pergi ke hakim akan terus luluskan saja. Dia tak ada lama. Kalau dulu dia nak hakim akan berjumpa dengan kes tadi, dengan suami isteri tadi 2-3 kali. Hakim berapa orang ya? Jadi kes tu akan jadi lama. Sekarang dia katakan dia kes perceraian akan dirujuk kepada hakam. Negeri Selangor ni ramai juga hakam dia. Dia kan nak cepatkan tak nak bertindan-tindan satu hari pun dah sampai 300 kes. Allah Subhanahu Wa Taala boleh bayangkan berapa ribu kes perceraian yang tertangguh. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita kata kadang-kadang saya dulu bila kita tengok cerita P. Ramlee, suami isteri bergaduh disebabkan belacannya. Makan tak letak sambal belacan, pasal tu je boleh berlaku perceraian. Kadang-kadang kita kata benda tu tak masuk akal kan, kita cerita, tapi hakikatnya rupanya berlaku. Ada kes perceraian hanya disebabkan suaminya suka pakai bro gigi dia. Ada orang tak boleh terima, katakan bro gigi dia ke ialah barang-barang yang khususnya bro gigi lah, dia tak beli, katakan. Contohnya kata, suaminya tak kisah bro gigi siapa pun, dia ambil air tu dia pakai. Jadi isteri pula tak boleh, katakan. Kadang-kadang benda tu pun jadi perceraian, katakan. Boleh jadi perceraian. Saya banyak yalah kita kata bukanlah bila kadang-kadang pergi jumpa dengan hakam saja seronok dengar cerita apa yang berlaku, cerita-cerita yang dia boleh kongsikan, kes-kes perceraian macam Allah, khususnya dekat negeri Selangor, katakan. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan Allah, itu part kata. Tapi kita nak ambil topik pada malam ni, pada pagi ni, ialah hadis yang ke-306 ini daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'at imra'atu Rifa'ah al-Qurazi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat kuntu inda Rifa'ah al-Qurazi fatallaqani fabatta talaqi fatazawwajtu ba'dahu Abdurrahman ibn Zubair wa innama ma'ahu mithlu hudbati ath-thawb. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا. أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ قال لا حتى تذوقي أسيلته ويذوق أسيلتك. قالت وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد ينتظر أن يؤذن له فنادى يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تهجر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya telah datang isteri Rifa'ah al-Qurazi kepada Nabi SAW, lalu dia berkata, ya Rasulullah, aku ni isteri Rifa'ah al-Qurazi, tapi dia telah mentalakkan aku. Fabatta talaqi, maknanya telah berlaku perceraian kali ketiga. Talabain. Lalu aku pun berkahwin selepas itu dengan Abdurrahman ibn Zubair. Wa innama ma'u mithlu hudbati ath-thawb. Macam kita kata perkahwinan dengan Abdurrahman bin Zubair ni macam kita kata buat akad nikah je lah, tak ada berlaku apa-apa, kita kan, just akad nikah sahaja. Lalu Nabi SAW pun senyum. Waqala, wahai dia kata, wahai isteri Rifa'ah, dia kata, kamu nak kembali tak dekat suami kamu Rifa'ah? Dia kata, aturidina an tarji'i ila Rifa'ah? Kamu nak kembali kepada Rifa'ah? Maknanya isteri Rifa'ah memang nak kembali kepada Rifa'ah sendiri.
sahabat Nabi. Tapi Nabi kata tak boleh, cara yang kamu buat tu tak betul. La, ni kata tidak betul. Yang betulnya ialah hatta tadhuqi usailatahu wa yadhuqu usailatak, sehingga dia merasa apa ni kita kata usailatah, dan maksudnya kat sini ialah sehingga berlakunya hubungan suami isteri tu. Berlakunya hubungan apa ni kita kata persetubuhan suami isteri. Dah berlaku itu, barulah kita kata nama Allah Subhanahu wa taala proses itu adalah betul. Dan ketika ini kata apa ni Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar ada bersama dengan dia, Khalid bin Walid pun ada, dan wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, daripada hadis ini secara umum tuan mati Allah Subhanahu wa taala kata apa ni seperti mana yang saya terjemahkan tadi, kita lihat daripada segi makna ijmali. Isteri Rifa'ah Al-Qurazi ini dia mengadu kat Rasulullah SAW. Dia memberitahulah apa ni Rifa'ah telah menceraikan dia dengan talak yang kali ketiga. Talak tiga serentak. Misalnya kata seorang tu menceraikan isterinya dengan talak tiga terus. Adakah jatuh tiga ataupun jatuh satu? Jumhur ataupun jamaahir ulama mengatakan kalau talaknya tiga, jatuh tiga. Tapi ada pandangan, antaranya pandangan dalam riwayat Imam Ahmad dan juga Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, mengatakan bahawa tiga tidak jatuh tiga. Mengatakan tiga tidak jatuh tiga. Itu khilaf, khilaf ulama. Saya ingat lagi bila kes ini, orang kata Ibn Taymiyah, Syekh Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala menolak ijma'. Apa ijma' yang ditolak? Dia kata apa ni ijma' yang yang ditolak ialah bersalahan dengan ijma' ialah dalam kes talak tiga jatuh tiga. Pandangan Ibn Taymiyah kata tiga jatuh satu. Saya pernah apa ni bukanlah berdebat, mengatakan berbincang dengan sahabat saya daripada kawan saya daripada Syria. Dia kata tolak ijma'. Dia cakap macam tu lah. Dia kata Ibn Taymiyah tolak ijma'. Saya kata ijma' yang mana? Dia sebut lah, antaranya dia katakan apa ni kes ni lah, talak tiga jatuh tiga. Saya kata apa ni dah baca dah kitab fiqh, mengatakan memang ijma' ke benda tu, mengatakan kalau dah baca kitab apa yang dibaca, dan saya syorkan suruh baca kitab sekian. Akhirnya mati Allah dia sayang dia betul, mengatakan makna benda itu bukan ijma'. Kadang-kadang kita mungkin apa ni kita hanya menakalkan pandangan-pandangan sebagian ulama yang mengatakan apa ni telah ijma' perkara tersebut. Tetapi kalau kita membaca mentelaah atau murajaah kitab-kitab nama Allah Subhanahu wa taala, kita akan dapati dalam masalah ini sebenarnya tidak ada ijma'. Benda itu telah dikhilaf, ada khilaf di sisi ulama. Jadi kena rujuklah baik-baik nama Allah. Baik. Kemudian nama Allah Subhanahu wa taala dalam kes ini kata isteri Rifa'ah telah mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rifa'ah telah mentalakkan dia dengan talak yang kali ketiga. Lalu dia berkahwin dengan Abdurrahman bin Zubair. Cuma tadilah dia katakan Rifa'ah apa ni isteri Rifa'ah ni dia mengadu kat Nabi pula. Abdurrahman bin Zubair ni dia gunakan perkataan wa innama ma'ahu mithlu hudbatith thawb. Apa maksud ni? Kiasan, bahasa kiasan, dia tak directly mengatakan. Dia tak dapat
kita kata istilahnya kat sini, kalau nak terjemahkan secara apa ni literal tu, lam yastati' an yamussaha lianna dzakarahu dha'ifun rikhun la yantashir, nyatakan lemah syahwat. Istilahnya lemah syahwat, ataupun zakarnya tidak apa ni, tak berfungsi dengan baik, lemah syahwat. Dia mengadu kat Nabi gitu. Tapi dia tahu sebab apa ni, dia gunakan perkataan yang bahasa kiasan, bahasa kiasan. Nabi dengar, Nabi pun apa ni, tersenyum. Isteri Rifa'ah tadi malu nak beritahu, tapi dia beritahu dengan cara kiasan, kan. Tapi Nabi faham. Maka dia teringin nak kembali kepada apa ni, suaminya, yang suaminya itu Rifa'ah. Dan kerana menyangka bahawa bila dah bernikah saja, bila dah menikah kemudian boleh bercerai dan boleh kembali kepada isteri Rifa'ah, suaminya apa ni, kepada suaminya yang pertama, iaitu Rifa'ah Al-Qurazi. Tapi Nabi kata tak boleh, kecuali sehingga Nabi kata sehingga berlakulah hubungan suami isteri, sehinggalah dia rasa betul-betul apa ni, nikmat hubungan suami isteri tu, dah. Jadi kita kata di situ nama Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam. Antara yang kita boleh ambil daripada hadis ini ialah yang dimaksudkan dengan batil talaq kat sini dalam hadis ini ialah talak yang terakhir. Talak yang terakhir ialah talak yang ketiga. Seperti mana yang disebut dalam riwayat hadis dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim digunakan lafaz fatallaqaha akhir thalath tatliqat. Lalu dia telah mentalakkan dengan talak yang terakhir, talak yang ketiga, talak ba'in. Itu yang pertama yang kita boleh ambil daripada hadis. Yang kedua, tidak boleh selepas talak ba'in itu, talak yang ketiga itu, dia bernikah ataupun dia kembali kepada, tak boleh rujuk. Istilahnya tak boleh rujuk, hatta tankiha zawjan ghairaha, sehingga perempuan tadi atau isterinya tadi berkahwin dengan orang lain. Dan bukan setakat berkahwin, telah berlakunya hubungan, telah berlaku persetubuhan suami isteri yang sebenar, Tidaklah yang dimaksudkan bernikah dalam ayat itu hanya sekadar akad saja. Kan ada satu cerita filem lama kat Malaysia, Cina Buta. Dia bayar siap, dia bayar dekat orang yang nak berkahwin dengan isterinya tadi, malam tak boleh tutup lampu. Malam tak boleh tutup lampu. Lepas cerai besoknya, lepas menikah besoknya terus cerai. Lepas menikah besoknya terus cerai. Jangan ada, tak boleh berlaku hubungan. Jadi itu Cina Buta yang haram, yang tak betul, katakan. Sebab syaratnya bukan setakat akad, tetapi berlakunya persetubuhan suami isteri. Lepas tu pulang, nak cerai ke tidak ke, Allah malam. Sebab itu ijma', kata Imam Ibn Munzir rahimahullah ta'ala, ijma' ulama' ala istirat, ini mensyaratkan telah berlakunya persetubuhan suami isteri tadi bagi yang isteri yang telah ditalakkan dengan talak yang ketiga, yang terakhir, apabila dia berkahwin baru, kawinan baru tadi telah berlakunya hubungan persetubuhan. Lepas dah berlaku persetubuhan tadi, terpulang dia nak cerai ke tak cerai ke, itu dia. Wallahu a'lam. Itu yang kedua. Yang ketiga, nama Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, yang dimaksudkan dengan usailatah dalam hadis hatta tadhuqi
hatta tadhuki usailatahu wa yadhuku usailatak. Maksud usailah kat sini ialah kelazatan. Kelazatan dalam melakukan hubungan, iaitu nama Allah katakan kelazatan itu, minta maaf saya sebut kat sini sebab disebut kat sini, katakan al-muradu bi usailatah al-ladzah al-hasilah bi taghyibil hashafah walau lam yahsul inzalil mani. Dia kata yang dimaksudkan usailatah kat sini ialah kelazatan yang terhasil apabila kemaluan suami tadi dimasukkan dalam kemaluan isteri, walau lam yahsul inzalil mani, walaupun tidak berlaku ataupun tidak keluar air mani. Dan itu ijma' ulama. Ijma' ulama dia kata fala budda min ilaji li'annahu mazinnatul ladzah. Tidak boleh tidak, mesti berlaku al-ilaj. Al-ilaj itu kemaluan suami dimasukkan dalam kemaluan isteri, nama Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu adalah yang dipanggil mazinnatul ladzah, yang dipanggil kita kata yang disebut lazat ataupun lazzah, wallahu alam. Tapi tidak disyaratkan keluar air mani, jika dah berlaku saja nama Allah Subhanahu wa taala persetubuhan itu, maka kita kata barulah kita kata boleh ada. Selepas itu nak berlaku perceraian ke ataupun tidak, wallahu a'lam. Kemudian nama Allah Subhanahu wa taala yang seterusnya daripada hadis ini, tidak salah untuk menjelaskan sesuatu jika ada keperluan, seperti mana yang dilakukan oleh isteri Rifa'ah. Kalau dia tak jelaskan apa sebenarnya yang berlaku, jadi hukum ataupun hakam ataupun hakim tidak mampu untuk nak menyelesaikan masalah sebenar. Jadi kita katakan seorang wanita ataupun seorang suami harus untuk menjelaskan hatta perkara yang sulit, yang kita kata yang dalaman, boleh diceritakan, tak ada masalah. Kita katakan harus dia katakan jika itu adalah masalah sebenar, seperti mana yang dilakukan oleh isteri Rifa'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Yang seterusnya mengatakan dalam hadis ini menjelaskan juga kepada kita tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memberi nasihat kepada wanita. Bagaimana kita kata adab akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam. Jadi itu antara perkara-perkara yang kita boleh lihat daripada hadis yang dibacakan tadi, wallahu a'lam. Kita lihat terus rahmat Allah Subhanahu wa taala hadis yang berikutnya, babu ishratin nisa. Babu ishratin nisa, bab muasyarah, ada bab hubungan dengan isteri dari kata. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala min as-sunnah idza tazawwaja al-bikr ala thayyib aqama indaha sab'an thumma qasama wa idza tazawwaja thayyiba aqama indaha thalathan thumma qasama. Qala Abu Qilabah walau syi'tu laqultu inna Anasan rafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-307 daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya termasuk dalam sunnah itu apabila seorang berkahwin dengan anak dara, maka hendaklah dia bersama dengan isterinya tadi selama 7 hari. Sab'an.
Kalau boleh 7 hari tu jangan tinggalkan dia. Dah 7 hari. Dah. Ini apa ni, kalau kahwin dengan anak dara, kata bikr. Tapi kalau kahwin dengan janda 3 hari, kata. Dalam tempoh 3 hari tu jangan apa ni, jangan tinggalkan dia lah 3 hari tu. Dan untuk orang yang kita kata yang berkahwin lebih daripada satu, misal kata hari yang dia kahwin yang ketiga ke, yang kedua ke, yang keempat ke, misal kata dia kahwin yang ketiga, dia kahwin dengan siapa? Anak dara ke janda? Kalau dia kahwin dengan anak dara, so dia tak boleh terus pembahagian hari pada 3 isteri. Kalau katalah dia bagikan 3 hari, so dia tak boleh gunakan apa ni pembahagian itu selepas berkahwin. Maksudnya kita katakan okey, dia dah menikahnya 3 hari je boleh, katakan. Lepas tu 3 hari dah pergi kepada isteri yang lain, isteri yang nombor 1 dan nombor 2. Tidak. Kaedah yang dijelaskan dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis ni, dia berkahwin dengan bikir, dengan anak dara, dia kena bersama dengan anak dara tersebut meminta Allah Subhanahu Wa Taala isteri yang baru tu, isteri yang kedua ke ketiga ke, selama 7 hari. Lepas 7 hari barulah berlakunya pembahagian. Baru berlaku summa qasama, lepas tu barulah berlaku pembahagian. Dan kalau janda pun sama, tadi seperti mana saya sebut, lepas 3 hari baru berlaku pembahagian. Misal kahwin yang ketiga, dia kahwin dengan janda, so 3 hari kena duduk bersama dengan jandanya tadi. Selepas tu barulah pembahagian. Pembahagian dengan isteri-isteri yang lain. Dia tak boleh kahwinnya terus pembahagian 3 hari, ataupun kalau tempohnya memang 3 hari tak ada masalah lah kalau dengan janda. Tapi kalau dengan anak dara, macam Allah Subhanahu Wa Taala terus kahwin kena ikut terus pembahagian, tidak. Selepas 7 hari baru pembahagian. Itu yang apa ni disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam bissawab, katakan. Jadi di sini nama Allah Subhanahu Wa Taala, keadilan dalam pembahagian hari itu adalah wajib. Jika dia apa ni berkahwin lebih daripada satu, so adil, mesti berlaku adil. Jangan yang sulung 4, yang lain 2, tak boleh, kena sama rata. Unless, kecuali jika berlakunya isteri pertama kata tak apalah, saya lepaskan sehari yang sepatutnya abang sama dengan saya lepaskan kepada isteri yang ketiga, contoh. Asalnya 3 hari katakan. Tetapi berlaku, kita katakan apa ni, kemurahan hati isteri yang pertama tu, dia bagi 1 hari yang sepatutnya suaminya berada dengan dia, dia bagi kepada isteri yang ketiga. Itu lain. Itu deal yang lain. Tapi asalnya nama Allah Subhanahu Wa Taala ialah dibagi sama rata. Wallahu a'lam. Jika berlakunya contohnya apa ni perjalanan, adalah suami tadi kena pergi outstation, katakan, nak kena bawa isteri, nak bawa tiga-tiga tak boleh lah, kena bawa salah satu. Hatta itu pun Nabi telah syorkan kepada kita bagaimana cara nak buat, iaitu dengan cara Qur'ah. Seperti mana yang Nabi selalu buat setiap kali nak pergi keluar ataupun nak pergi keluar daripada Madinah, baginda akan membuat Qur'ah. Dan Qur'ah ini macam Allah ialah undian. Siapakah di kalangan isterinya akan menemani apa ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada ketika perjalanan keluar daripada Madinah.
Jadi berlakunya undian, dia katakan di antara di antara isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Kemudian yang hadis yang berikutnya, dia katakan hadis yang terakhir, hadis yang 308, An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law anna ahadakum idza arada an ya'ti ahlihi qala bismillah Allahumma jannibna syaitana wa jannib syaitana ma razaqtana fa innahu inni qaddir bainahuma waladun fi dhalika lam yadurruhu syaitanu abada. Daripada Anas bin Malik, daripada Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, katanya sabda Rasulullah SAW, kalau ada seseorang nak mendatangi isterinya, ataupun nak melakukan hubungan suami isteri, maka si suami hendaklah membaca bismillah. Allahumma jannibna syaitana wa jannib syaitana ma razaqtana, sampai takat tu. Ni ada yang gelabah, ada yang hafal sampai habis dibaca. Dibaca habis sekali dengan kelebihan dibaca. Dibaca sampai habis dengan nama Allah. Ya Allah, jauhilah syaitan daripada kami, dan jauhkanlah syaitan daripada apa yang Kau telah rezekikan kepada kami. Sesungguhnya jika ditakdirkan di antara keduanya anak, maka syaitan tidak dapat memudarat kepadanya. Dengan kelebihan pun dibaca sekali. Sebab kadang-kadang ada setengah-setengah buku dia silap tulis, dia silap tulis bacaan doa itu disekalikan dengan kelebihan. Jadi orang yang membaca buku tu dia hafal, bila nak melakukan hubungan dia baca sekali dengan kelebihan. Sepatutnya doa itu setakat mana? Bismillah, Allahumma jannibna syaitana wa jannib syaitana wa jannib syaitana ma razaqtana, sampai itu je. Sampai setakat tu je. Yang lepas tu dipanggil kelebihan. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, doanya tadi seperti mana yang disebut, moga-moga mati Allah Subhanahu wa taala bila dimulakan dengan lafaz bismillah, Allahumma jannibna syaitana wa jannib syaitana ma razaqtana, mudah-mudahan ada rezeki, ada keberkatan rezekinya moga terdapat anak hasil daripada hubungan suami isteri tadi. Dan bukan setakat itu saja, anak tadi namanya Allah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada disentuh oleh syaitan. Jadi daripada disentuh oleh syaitan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jadi ini adab-adab yang antara yang sabit dan riwayat Bukhari dan juga Muslim. Imam Al-Qadhi Iyad kata annahu lam yuhmal hadha al-hadis ala umum fi jami' ad-darar wal waswasa wal ilgha. ذكر ابن دقيق العيد أن يحتمل حمله على عموم الضرر حتى ديني، ويحتمل أن يؤخذ خاصا بالنسبة للضرر البدني، وقال هذا أقرب وإن كان تخصيص على خلاف الأصل، لأننا لو حملنا على العموم اقتضى ذلك أن يكون معصوما من المعاصي كلها، وقد لا يتفق ذلك ولا بد من وقوع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. Tidak akan makna syaitan tidak dapat memudaratkan bayi tadi, kata Ibn Daqiq Al-Aid dan juga Qadhi Iyad. Maksud tidak memudarat, syaitan tak mampu nak beri mudarat kepada anak tadi, bukanlah secara umum keseluruhan kemudaratan, keseluruhan kebinasaan ataupun yang boleh dilakukan oleh syaitan pada seorang manusia itu. Tidak. Berarti Imam Ibn Daqiq Al-Aid pun mati Allah Subhanahu wa taala, kita kata kalau ikutkan zahir nas tadi mati Allah, Ibn Daqiq Al-Aid pula dia kata boleh jadi, dia katakan, tetapi bukanlah
maksud kat sini ialah sehingga orang ataupun kanak-kanak tadi ataupun bayi tadi membesar tanpa dosa, tanpa melakukan maksiat. Nanti takut ada orang faham gitu. Kalau dah syaitan tak boleh sentuh dia, tak, maka dia tak buat maksiat lah, ataupun orang akan anggap dia maksum. Jangan sampai faham kat situ, katakan. Maksud kat sini macam Allah Subhanahu Wa Taala, kita kata terkecuali dalam part tu lah, makna bukan apa ni, kita kata bukan secara umum. Tak. Kalau umum bahaya, katakan. Kalau terlalu umum semua kemudaratan, nanti takut ada orang faham dia setiap anak yang lahir bila dengan doanya tadi, dengan doa sebelum melakukan hubungan tu, menyebabkan anaknya jadi maksum daripada maksiat dan sebagainya, dan ini tidak berlaku. Ini tidak berlaku macam Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kenapa? Kerana tidak ada yang maksum kecuali Nabi. Jadi perkara-perkara tersebut tidak berlakulah. Tetapi adalah, kita kata bayi tadi tidak dapat dimudaratkan oleh syaitan. Wallahu a'lam. Kita katakan bentuk kemudaratan itu mungkin kemudaratan dari segi sudut jasmani ke, ataupun sudut dini juga boleh berlaku, tetapi tidaklah kepada aspek macam Allah sehingga dia maksum tidak melakukan maksiat. Yang tu terkecuali sebab kita ada nas yang lain, tidak ada yang maksum kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan. Wallahu a'lam. Kemudian macam Allah Subhanahu Wa Taala kata, antara faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ini, kata Syekh Islam Ibn Taimiyah, wa ammal azal faqad harrama ta'ifah min al-ulama, lakin madhhab al-a'immah al-arba'ah annahu yajuzu bi idzni al-mar'ah. Berdasarkan hadis ini, kita kata ada timbul satu isu nama Allah Subhanahu Wa Taala yang dipanggil al-azal. Al-azal, apa makna al-azal? Ikhraj al-mani fi kharij, makna mengeluarkan air mani di luar daripada faraj isteri, katakan. Maknanya dia keluarkan air mani maknanya selepas melakukan hubungan, bila time rasa air mani tu nak keluar, dia keluarkan di luar, tak dilepaskan di bahagian dalam. Jadi dengan alasan macam Allah Subhanahu Wa Taala nak berlakunya kita kata penjarakan anak tu, contohlah, katakan. Kalau sekarang ni orang kata dalam paramedik mengatakan menggunakan kondom atau sebagainya, katakan. So perbuatan itu apa hukumnya macam Allah Subhanahu Wa Taala memakai alat-alat ataupun menggunakan cara-cara yang dibenarkan tadi oleh medik, maka hukumnya adalah harus, katakan. Hukumnya adalah harus, kata. Kalau tidak, anak yang pertama baru 4-5 bulan dah isterinya mengandung lagi, katakan. Jadi bukan tak boleh, katakan. Kalau nak mengandung, tapi setengah-setengahnya tu nak merancang keluarga, katakan. Lepas tahun baru, lepas anaknya dah umur setahun ke 2 tahun, baru nak merancang nak mengandung kali kedua. So perancangan itu berlaku macam Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelbagai cara. Ada yang dengan membuat injection, katakan. Ada yang caranya kita kata dengan cara setiap melakukan hubungan dia memakai alat ataupun memakai kondom, ataupun dengan cara dia tak pakai kondom tapi dia mengeluarkan air mani di luar faraj isterinya, katakan. Wallahu a'lam. Itu semuanya dibenarkan dalam syarak, dibenarkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, katakan. Jadi itu nama Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini kita katakan antara yang kita boleh ambil juga dalam hadis ini, yang perlu membaca doa ini adalah suami. Jadi isteri tak perlulah. Sebab yang disebut law anna ahadakum idza arada
ayati ahlahu, jika salah seorang daripada kamu, wahai para lelaki, nak mendatangi isterinya, maka dia kena sebut. So yang perlu sebut ialah suami. Tak perlu isteri. Isteri tak perlu. Suami yang perlu baca. Dah. Bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitana ma arzaqtana, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kalau orang tanya, ustaz, saya tak hafal yang Arab, saya baca bismillah lalu saya berdoa dalam bahasa Melayu, apa hukumnya? Harus dikatakan boleh, tetapi yang afdalnya ialah kita membaca, menghafal doa yang disebut dalam bahasa Arab, kerana ianya adalah lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ambil iktidak bukan setakat daripada segi doa itu, tetapi dengan lafaznya sekali, nyatakan. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah nanti kita masuk lagi perbincangan selepas ini, nama-Nama Allah pada hadis-hadis yang berikut. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah. Ada soalan nak tanya kalau ada? Kalau tak ada, nama-Nama Allah setakat itu saja. Mari kita doa pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alna hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan tayyiban wa husna ibadatik. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.